الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جمعنا وإياكم في هذا المكان المبارك. Segala puji bagi Allah yang mengumpulkan kita di tempat yang barakah. Alladzi tatanazzal alaihi rahmah wal barakah. Yang mana turun di tempat ini rahmat Allah dan keberkatan. Nasallallahu subhanahu wa ta'ala, kita mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala menja'alana min ahli rahmah, menjadi kita ahli yang mendapat rahmat. Menja'alana min ahli barakah, menjadi kita ahli yang mendapat barakah. Wa yajma'na wa iyyakum fil firdausil a'la. Dan mudah-mudahan dengan sebab perhimpunan kita ini Allah himpunkan kita di syurga Allah tertinggi, syurga firdaus. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan mukadimah doa kita itu Allah Subhanahu wa taala telah memakbulkannya pada awal kita berdoa dengan sebelum. Dan dalil yang paling menunjukkan bahawa doa kita itu dimakbulkan adalah kita itu semakin mendekati Allah Subhanahu wa taala. Amal kita semakin bertambah, sembahyang kita masih semakin terjaga, wirid kita semakin terjaga. Maka mudah-mudahan benda-benda itu sudah ditunjukkan pada tuan-tuan, dan itulah dalil Allah menerima doa kita insya-Allah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini hari Isnin, Ahad tadi. Itu pun nak kata orang datang ziarah kita tak. Tadi pun datang ziarah. Itu Ustaz Abdul Latif, dulu mudir Darul Faqih. Itu dia kat madrasah di Pulau Pinang. Dia dulu yang jaga kuda Fadil Habib Umar anak besar. InsyaAllah dia datang ziarah di madrasah. Sebab dia dapat buka madrasah pula dibanting satu lagi tempat. Jadi dia nak menjemput datang, jadi dah lama tak jumpa. Dia tu dulu dari South Africa. Dia jalan kaki naik bas, jalan kaki naik bas, jalan kaki naik bas sampai Tarikh Hadramaut. Orang mencari, dia nak rasa macam mana ulama dulu cari ilmu, jadi dia tak mau naik kapal terbang. Cerita dia. Dia naik jalan kaki, dia naik bas, berjalan kaki, dia tumpang lori sampai Tarikh Hadramaut. Lebih kurang ambil masa beberapa minggu nak sampai. Daripada South Africa ke Tarikh Hadramaut. Dan orang macam ni bagi akramna ahli ilm, kita memuliakan ahli ilmu. Dalam bab memuliakan ahli ilmu, dia kena mengaji kitab. Dia bila kita tak mengaji kitab, dia payah. Sebab ahli ilmu ni, bila dia bercakap, dia seolah-olah bagi makanan. Cuma ada jenis ahli ilmu, dia bagi makanan nampak macam nasi goreng. Tapi kalau kita ni tengok matlamat pada makan ni, tujuan dia nak kenyang, bukan nak sedap. Jadi sebenarnya semua tu kenyang. Cuma kita kadang bila tengok nasi goreng, kita tak berapa nak minat. Bila kita tengok yang ni datang bagi nasi ayam, oh yang ni kita minat. Kita tak lepas border. Kita tak lepas border untuk sampai matlamat asal cari ilmu. Kita masih tersekat pada sedapnya dia. Sedapnya lauk tu, sedapnya. Tapi dia tak nampak kalau dia makan roti saja kenyang. Kalau ada ahli yang datang dia hidang nasi roti, kenyang dia tu makan. Cuma makan 3 kembung tu. Tak mau nak makan. Dia kena air bagi dia masak pula satu. Kembung. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, dan itu minta maaf tadi terlewat. Apabila kita buka pondok ni begitu. Kadang ahli ilmu datang ziarah. Baru ni Persatuan Kitab Turas Malaysia datang ziarah. Masya Allah, dia orang datang tawaduk, pakaian pakai kelengkap. Tapi orang Masya Allah tawaduk. Maka tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, malam ni pula saya ni sebab hari baru kita, jadi saya tak terasa nak buka kitab.
Saya dah bersama tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita nak sentuh sikit. Satu hadis Nabi SAW yang biasa kita dengar tapi tak sampai-sampai. Biasa kita dengar tapi tak sampai. Qala Rasulullah SAW, "Dzaka ta'amul iman man radiya billahi rabban wa bil islam din wa bi Muhammadin nabi." Kata Nabi SAW, orang yang rasa lazat iman, maknanya lazat iman ni dia sedap. Bila benda sedap ni dia akan puas hati. Dia benda bila lazat, dia tak ada pilih lain, pilih. Dan punca orang tu rasa lazat iman dia tiga benda. Ni biasa kita dengar, maradiya billahi rabban. Siapa yang telah redha Allah tu Tuhan dia yang mentarbiyah. Wa bil islam dinan, dan Islam itu sebagai cara hidup. Wa bi Muhammadin nabi, dan Nabi Muhammad SAW Nabi kata orang yang redha tiga benda ni, dia tak ada jalan keluar, dia pasti akan rasa lazat iman. Bila lazat iman dia lazat, maka semua jadi lazat. Sebab Islam ni diajar daripada dalam keluar, bukan daripada luar ke dalam. Dia daripada hati pergi keluar, bukan daripada luar masuk hati. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, dia masalah kita tak sampai, mudah-mudahan kita sampai ni. Sebab dia sebut di situ, kalau kita berbahas daripada sudut nahwu, ulama nahwu dia berbahas daripada sudut fa'il. Situ dah nampak rahsia dia, tak mana yang tak dapat. Disebut Nabi SAW, man radiya billahi rabba. Kita sebut raditu billahi rabba. Aku telah meredai Tuhan iaitu Allah Subhanahu Wa Taala sebagai Tuhan yang mentarbiyah. Radiya billahi rabba. Aku telah meredai Allah sebagai Tuhan yang mentarbiyah. Kenapa di dalam bab ni Nabi ajar kita dengan sebut kalimah fa'lul madhi, iaitu gunakan past tense, perbuatan tu past tense. Sedangkan kan fi'il kalau digunakan dengan fa'lul mudhari', bagi pahaman akal kita yang mengaji tak seberapa ni lah, maksud saya lah. Maknanya kalau kita tengok, kenapa Allah tak kata man yarda billahi rabban dengan present tense, iaitu dengan apa ni orang panggil perbuatan semasa ataupun akan datang. Contohnya macam Allah suruh, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Allah guna kalimah yusallu, iaitu fa'ilul mudhari', iaitu present tense. Maknanya Allah nak beritahu sekarang dia selawat, di masa akan datang dia akan teruskan. Jadi dalam bab kelazatan iman ni, kenapa Nabi tak sebut dengan arda rabbi, arda billahi rabba, ataupun yarda billahi rabba, iaitu yang meredai sekarang dan sentiasa dan akan datang pun tetap meredai bahawa Allah itu adalah Tuhan yang mentarbiyah. Kenapa dia gunakan past tense dalam bab ni? Dalam bab banyak guna fi'il mudhari' dalam bab suruh kita. Sebab kita nak kena faham, bab yang Allah sebut ni bab akidah. Yang bab dalam present tense tu biasanya bab kepada amal, selawat, maka biasanya guna kepada present tense. Tapi kalau past tense ni biasanya kepada akidah. Apa maksud man radiya billahi rabba? Apa maksud man radiya? Man tahaqqaqa ridha billahi rabba. Sebab kalimah past tense tu kalau kita terjemahkan, dia gunanya untuk apa? Untuk mengkonfirmkan, litahqiq, iaitu mengkonfirmkan sesuatu. Kita ni berakidah, kita kena orang panggil confirm, zahir batin. Raditu billahi rabba. Dia masalah yang tahaqqaqa tu tak dapat lagi tu. Yang itu sebab kita masih tak rasa lazat. Ini bukan nak bahas benda tinggi pun, benda mudah dah. Kita
Kerana itu kita tak rasa lazat berhubung dengan Allah. Kalau rasa pun dia tak maintain, sekejap. Banyak yang sekejap daripada lama. Sekejap dia rasa sedap, lama dia tak sedap. Kebanyakan. Maka tuan-tuan rahmati Allah, sebab apa jadi begitu? Sebab kita ni banyak bergantung kepada diri kita dan bergantung kepada makhluk, tidak kepada Khalik. Kerana itu Nabi ajar kita satu doa, dan ramai umat Islam tak amal doa. Yang doa selalu amal, doa makan. Itu pun anak dia yang amal, dia tak berapa nak. Kalau dibaca doa makan, Allahumma barik li faqat, dia kata, ya Allah berkati aku seorang. Masya Allah, tabaraka. Apa doa? Allahumma la takilni, ya Allah jangan serahkan aku ila nafsi, kepada diri. Jangan sekali-kali ya Allah serah aku pada dia. Wala ila khalqi, dan jangan serahkan sekali-kali aku kepada makhluk. Tarfat ain, walau sekelip mata tolong ya Allah jangan serahkan aku. Maknanya minta pada Allah, jangan biarkan Allah ni biarkan kita dengan diri kita, dan jangan biarkan diri kita ni dengan makhluk. Apa maksud dia? Maknanya kita nak kita ni dengan Allah sama. Kita ni nak dengan Allah sentiasa. Sebab kalau kita minum Allah bersama kita, air yang kita minum ni berkat. Jadi lidah kita selalu berzikir pada Allah SWT. Sudah. Yang dua ni adalah awal. Memang tahu dah. Tuan-tuan yang rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, bila kita minum Allah sama kita, dia jadi banyak itu. Tapi bila kita minum Allah biarkan diri kita dengan nafsu kita, maka banyaknya minum. Bila haus baca cepat tak apa. Kita bila makan nasi, ya Allah jangan biar aku dengan diri aku. Sebab kalau Allah biar kita dengan diri kita, kita akan makan dengan lahap. Dan bila kita makan, kita tak nampak kepada maksud yang sebenar pada pemakanan, iaitu membawa kita kepada mendekatkan diri pada Allah. Bahkan kita minta doa, Allah la takilni ila nafsi wala ila ahadin minal khalqi, dan tolong ya Allah jangan serahkan aku kepada makhluk. Tarfat ain, wala sekelip mata, jangan serah kepada makhluk. Sebab kita bila terserah pada makhluk, maka kita akan jadi etikot kuat kita pada makhluk. Allah dah mati suami aku, nak makan apa ni? Ya, Allah biar. Allah mau dah kena buat kerja habis dah. Nak bayar pakai apa rumah? Nak bayar pakai apa kereta? Bila ada orang deki kita, program kita, bisnes kita ada masalah, bila kita hati kita Allah biar dengan makhluk, ya Allah macam mana ni ya Allah? Untuk kira. Tuan-tuan yang dirahmati Allah SWT. Tapi biar kita sentiasa dengan Allah SWT. Bila sentiasa dengan Allah ni tak ada masalah. Baru dapat tahap reda. Reda saja. Bila dah reda, dia jadi hati tu bersih. Dia tak ada hasad, dia tak ada takabur. Dia hati dia dengan Allah SWT. Ada satu kisah, dua beradik, seorang nama Habib Abu Bakar Admi. Ni saya nak cerita tentang dia muliakan ahli ilmu. Dalam masa yang sama nak menunjukkan hati dia orang tu bersih macam mana. Dan dalam masa yang sama saya nak tunjuk hati dia orang ni bersih, yang mana tidak bergaduh di antara satu-satu, tidak dengki menengki. Iaitu berlaku pada dua adik-beradik di Yaman. Seorang nama dia Habib Abu Bakar Al-Admi, seorang lagi nama dia Habib Hussein bin Abdullah Al-Idrus, abang dia. Habib Abu Bakar Al-Idrus bin Abdullah Al-Idrus, Habib Hussein bin Abdullah Al-Idrus. Cuma Habib Abu Bakar adik dia ni terkenal dengan nama Habib Abu Bakar Al-Admi, sebab duduk kat Eden. Dia lah yang masuk Eden. Orang tak bagi masuk. Dia kata tak boleh masuk Eden kecuali wali Allah. Kali itu dia kata, ya sama inzil laban walad Abdullah dakhal Eden. Wahai langit, turunkan susu, aku anak Abdullah nak masuk ke Eden, turun susu.
di bumi Eden, di Yaman, wali min awliya. Tapi Abi Bakar Adami ini wali yang Allah bagi kat dia kaya. Dia kaya lah. Ilmu kaya, duit kaya, rumah besar. Kita Malaysia ni ustaz kena miskin, tak boleh kaya. Setuju dengan saya? Ustaz kalau kaya sedih, ustaz bantu duit. Sial ustaz sial. Sebab rezeki ni Allah bagi. Dah, baik. Abi Bakar Adami ini orang Allah bagi. Abang dia pula orang yang sangat miskin. Miskin semua, rumah dia dah apa? Masuk satu bilik. Itulah rumah tamu, itulah bilik. Nak jadi cerita, satu hari satu kumpulan orang-orang yang berilmu datang ziarah Habib Abu Bakar Adami dekat Eden. Satu rombongan, tak amal lah, tak sampai 10. Sampai di rumah Habib Abu Bakar Adami. Dia jemput masuk rumah macam tak besar. Lepas tu Habib Abu Bakar kata, dia sendiri yang raya. Sebab ni ahli ilmu baru. Kita kadang jemput ahli ilmu, kita tuan rumah, tak ada. Ada tidak. Itu pasal tak berkat ilmu kita mengaji dengan Syekh Sam. Tak ingat apa dapat. Habib Abu Bakar jemput. Pagi duduk mandi 10 orang. Habib Abu Bakar kata apa pada dia punya pembantu? Sembelih 50 ekor kambing. Terkurang dia tak boleh. Bila dah sembelih, Habib Abu Bakar tanya pula, ni nak masak ni, kamu ni suka yang bahagian mana? Paha ke? Tangan ke? Ngomongan kata kami banyak suka hati kambing. Akhirnya ambil hati tu semua letak depan 50 hati kambing. Siap goreng dah, siap masak. Dalam banyak-banyak ahli ilmu tu yang tengok tu, ada seorang daripada syekh di situ yang dalam rombongan tu, dalam dia duduk sebelah Habib Abu Bakar. Dalam hati dia, bazir. Kita bukan ramai sama. Syekh apa? Bazir. Kembali sampai 50 ekor. Habib Abu Bakar kat sebelah tu, tiba dia kata, bazir apa? Akramna ahli ilm Baqal Isra. Dia kata, kita nak muliakan ahli ilmu. Tiba dia kata bazir pula. Siapa kata lepas ni tak ada orang mana? Ramai keliling rumah saya. Tak habis kita bagi semua ni orang miskin. Berantak Syekh tu berantak. Dia sakut dalam hati. Terus dia bersalah, cium tangan. Dia kata, aku tak pernah tengok orang memuliakan tetamu sampai begini di akhir zaman. Engkau seorang yang sangat mulia. Habib Abu Bakar kata, dah, kalau kau kata kemuliaan dia mulia dia. Ini nama kata hati muslim. Hati yang nampak hakikat. Dia bukan nampak zahir dia. Dia kata, abang aku lagi mulia nak layak kamu daripada aku. Siapa abang? Abdullah Hussein Abdullah alaihi. Tak malu dia. Dari Abdullah. Kami nak pergi ziarah, aku pergi ziarah. Pakat tak berapa lama batu pergi ziarah. Syekh ni pergi ziarah Habib Abdullah, Habib Hussein Abdullah alaihi. Sampai ke tarik orang kata nak ziarah. Nak di rumah Habib Hussein Abdullah. Apa nak ziarah ni? Orang kata dia buat apa? Orang miskin. Orang kata nak buat apa? Dia ajak tanya nak ziarah dia. Pergi ziarah. Tak apa rumah Allah. Habib Abdullah, Habib Hussein ni Abdullah buka pintu. Ahlan wa sahlan. Ahlan wa sahlan. Memang dia memuliakan. Sama macam dia. Masuk dalam rumah. Duduk dalam rumah. Dia duduk tengok. Kenapa? Sampai waktu tengah hari. Rombongan dia kata, maknanya ni lebih 50 ekor ni. Tapi macam mana dia nak sedia rumah dia mungkin. Jadi makan tengah hari tu, Habib Hussein masuk dalam dapur. Dia keluar biskut besar tu dengan kopi. Dia pun letak. Dia pun patah dulu. Separuh saya, separuh. Kita makan ni tengah hari. Sila. Dia pun makan. Agaknya makan malam bau beg. Tak balik lagi dulu lah. Sebab tak mati. Sebab dia makan kata ni, abang ni lagi mulia. Sampai makan malam ni masuk dapur lagi. Keluar sekeping lah. Patah lagi.
separuh, saya separuh. Akhirnya Syekh ni tak tahan. Syekh ni kata, ya Syekh, ya Habib, kami baru balik daripada ziarah adik kau, Abu Bakar Al-Alim, dekat Eden. Oh, Masya Allah, adik aku, Masya Allah. Adik aku orang saleh, orang yang Allah beri rezeki banyak, kaya. Tapi satu benda muskil aku nak tanya. Adik kau kata, adik kau jamu kali 50,000 kamu. Masya Allah, Masya Allah. Saya kata, Alhamdulillah. Tapi dia kata, ada orang lebih mulia daripada dia, mulai kata kamu. Bila aku bertanya siapa, dia kata kamu. Habis usia aku senyum, dia kata betul. Betul adik aku kata. Dia kata betul macam mana Syekh makan biskut bagi dua. Betul adik aku kata aku lebih mulia. Sebab harta adik aku tu banyak. 50 ekor kambing tak sampai ke suku harta ni. Aku ni miskin. Inilah harta aku biskut. Tapi aku bagi separuh harta aku pada kau. Dan separuh lagi tak. Kali itu dia kata aku lebih mulia dari dia sebab harta aku separuh bagi kamu. Dia tak sampai suku harta 50 ekor kambing. Itu peranjak Allah. Oh, Masya Allah. Haula ahli haqiqah. Tidak ada hasad hati bersama Allah. Kan itu orang kalau nampak benda ni sebenarnya, yang kita ni masalah nanti Ustaz saya tunggu kaya nanti saya dengar. Dia masalah. Dia sebenarnya dia RM1 mungkin dengan orang kaya dia sama RM10,000. Tahu saya. Benda dia jangan tahu. Allah akan gandakan kalau dia nak. Masalahnya tu redha tu tak jelas mana. Tidak tahaqqaq redha. Jadi hati tu nampak zahir. Kita kadang minum limau kayu, limau miskin. Tapi dia orang dua beradik ni dia nampak ada hati. Bahkan dia kata abang dia miskin tu lebih. Memang betul lebih pada daripada sudut hakikatnya dia. Kerana itu dalam bab hakikat ni tuan-tuan rahmati Allah, ada orang miskin itu lebih kaya daripada orang kaya yang kaya. Sebab Allah tak tengok kekayaan. Tapi kita ni selalu tak lepas kat dinding tu. Besar sangat bodoh dia tak lepas. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kerana itu bila kita sebut redha billahi rabbah, kita redha Allah tu Tuhan kita. Maknanya kena tahqiq redha. Macam mana nak tahqiq redha tu? Maka kena dengan melalui majlis ilmu, fahami. Dan kena melalui dan memahami hakikat dan maksud penciptaan Allah. Allah jadikan perempuan, apa maksud syarat jadikan perempuan? Allah jadikan yang kaya, apa maksud Allah jadikan orang kaya? Allah jadikan miskin, kenapa Allah jadikan dia miskin? Apa maksud di sebalik? Allah jadikan orang yang glamour, apa maksud dia tu? Allah jadikan glamour. Allah jadikan seorang ini tidak glamour, apa maksud Allah jadikan dia tidak glamour? Baru ni saya jumpa seorang syekh yang cukup tahu dia tak glamour langsung. Habib tak pernah dengar nama dia. Dia datang ke Bangli. Dia orang Malaysia asal, tapi dah duduk dekat Mekah selama lebih tahun. Nama dia Habib Alwi Al-Qadri. Habib Alwi Al-Qadri cukup tahu. Agaknya dia tu kalau jemput ceramah tak ada orang lah. Sebab tak kenal. Sebab kita ni kat border semua. Kita kat dinding gerak tu tak lepas. Dia tak nampak maksud makanan untuk kenyang, tapi dia nampak maksud makanan dia nak sedap. Oh sedap sampai bila-bila tak habis tak. Tapi kalau kenyang dia lah sumbak-sumbak kenyang. Sumbak apa-apa. Kalau bukan makanan kenyang dia batu sumbak kenyang. Atau mati tu. Tu tak payah makan lah. Tapi dia ni pembahas kita. Kami sampai buka kita Muni Muhtaj, buka kongsi baca seorang-seorang. Saya masa tu dengan Habib Mahdi, dengan Syekh Mahmud Al-Wasabi, dengan Habib Tahir Al-Ahdal duduk keliling dia. Orang yang tak tahu. Dia pun kata, kita pun kata, ya Syekh, ya Habib, kami nak baca sikit kitab Muni Muhtaj. Muni Muhtaj ni dia syarah kepada kitab Minhajul Talibin. Dia bahas kalimah Minhajul Talibin itu saja setengah jam. Tahu-tahu nak kat satu. Nak kata alim dengan dia. Masa bercakap, masa kita sampai tu nak minta dia bercakap, dia tak mau cakap. Cukup bawa tu dia baru.
tengok saya. Dia kata, minta maaf Syekh, aku ni bercakap lebih. Masa dia baca kitab tu, syarah tu, dia kata, Syekh, aku minta maaf, aku bercakap lebih. Dia kata, cakap dengan aku. Dia kata apa? Kau selalu aku jumpa kat Mekah, dekat majlis Habib Umar Al-Jilani. Betul tak? Tak ada lah. Adalah sekali pergi, tapi tidak selalu. Dong kau ada selalu. Mengemar baru tu kita tak mungkin ada muka serupa dengan Syekh-Syekh kat tepi tu kata dia ni memang muka banyak Syekh-Syekh rupa dia kan. Saya kata dia duduk mati-mati nak keluar tu salam peluk dia kata. Kita jumpa kat muka. Last kali baru kita faham. Pusing tu dia kata apa? Masa nak pergi tu kita lambai dia kata al-arwahu junudun mujannadah. Roh-roh tu tentera di antara satu sama lain. Kata dia balik, kita teringat guru kita ajar. Rupanya kita, tuan-tuan kita, semua tuan-tuan apa benda? Satu bab muka lebih kurang, satu bab roh kita. Dia ada jenis orang soleh. Macam Imam Ghazali sebut, siapa yang tidur dalam keadaan dia suci, Allah angkat roh dia di bawah arasy dan dia ditulis roh dia itu semayang sampai dia bangun. Dan sudah pasti yang diangkat oleh Allah ke atas bawah arasy itu bukan kamu soleh. Banyak arwah-arwah orang-orang, roh-roh orang-orang yang soleh, aulia. Diperbahaskan dalam kitab Minhajul Qasidin, ada jenis orang soleh yang dia bila roh dia naik, dia tahu dia roh dia ada kat situ dan dia kenal orang yang sekeliling dia yang semayang sekali. Ada roh yang dia tak ingat. Ada yang dia tahu dan dia kenal orang sekeliling. Ini aulia, dia buat ni aulia. Jadi tak mustahil dia orang. Tuan-tuan pun saya yakin Ustaz, cuma tuan-tuan tak tahu. Saya pun tak tahu. Dia terkebir-kebir. Tuan-tuan, cuma saya nak cerita tu dia. Orang yang Masya Allah, tabarakallah, orang ahli yang dia nampak benda yang sebalik, maka tidak ada bagi dia takabur, tidak ada bagi dia hasad, tidak ada bagi dia apa-apa. Dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini orang panggil tahaqqaq ar-ridha. Bila sebut rela Tuhan sebagai Rabbah. Rabbah ni maknanya Tuhan yang mentarbiyah. Maknanya kita rela tarbiyah Allah Subhanahu. Jadi kat mana tarbiyah tu kita laksana? Kita sekarang. Apa yang Allah tarbiyah? Salah satu yang menjadi wasilah pentarbiyahan Allah iaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana Rasulullah? Pernah tak tuan-tuan bila tahiyat akhir, bila tahiyat kita baca semayang, bila kita sebut Assalamualaikum ayuhan Nabi wa rahmatullah. Kita ada rasa tak Nabi itu dekat dengan kita? Sebab Allah ajar kita melalui hadis Nabi, kena sebut bagi Nabi itu kalau nak beri salam kat dia, iaitu Assalamualaikum. Kan dia balik kepada kalimah anta. Kalau kita sebut anta, antum, antum, dia dalam bab kata ganti diri mukhatab. Mukhatab ni dia duduk depan kita, kita cakap dengan dia. Wajib dalam ilmu nahwu bila kita sebut anta ataupun alaika ataupun alaika, dia mesti ada depan kita. Wajib dia bercakap dengan kita bercakap dengan dia. Engkau dah makan belum? Dia ada depan kita. Ada tak kita di tengah duduk seorang-seorang, kau dah makan belum? Bini cakap apa? Cakap siapa? Anak asrama. Gila. Kita sebut Assalamualaikum ayyuhan Nabi. Berapa banyak yang ada dalam hati dia, ada rasa bahawa Rasulullah seolah-olah dalam diri. Dan itu Allah sebut dalam Quran, wa'lamu anna fiikum rasul. Ketahui kamu bahawa Rasul, setiap dalam diri kamu itu ada Rasulullah SAW. Para ulama tafsirkan wajib kita ni pada umat yang gelar umat Nabi Muhammad ni, dalam hati dia tu ada Nabi Muhammad SAW. Rasa dekat dengan Rasul. Sehingga bila sebut Assalamualaikum tu kadang-kadang rintik mata, tak boleh nak habis Assalamualaikum ayuhan Nabi, tak boleh rintik. Mengingati Rasulullah SAW. Kali itu dan rahmati Allah, man radhiya billahi rabba, maka tengok tarbiyah, explore tarbiyah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keduanya bila sebut man wa bil islami dina, dan kita redha, tahaqqaqa redha zahir wal batin. Kita boleh tahu sendiri
Kita ni betul-betul tahqiq redha. Kalau tidak tahqiq lagi redha, memang tak akan dapat rasa kelazatan iman tu dengan cara istiqamah. Tidak. Wabil Islam ini dan dengan agama tu cara hidup kita. Kita redha, tahaqqaq redha. Mana tahaqqaq? Buat betul akidah kita. Islam tu sebagai cara hidup. Mana kita punya Islam cara hidup? Kita tengok betul cara hidup aku Islam. Ada tak aku tarbiyah anak-anak aku dengan Al-Quran dan memahami Al-Quran? Ada tak aku tarbiyah anak-anak aku dengan hadis dan memahami hadis? Habis salah ke saya nak ajar anak saya bahasa Inggeris dia engineer, tak salah, tapi tak ikut cara tu. Jadi tak rasa anak tu sampai mana. Tak kasar saya sebut insya-Allah. Maknanya memang tak rasa kalau ikut kaedah. Dia tak belajar Quran, dia tak fahami Quran. Dalam surah Baqarah tu saja Allah kalau kita faham makna tentang di buku ini. Tuan-tuan yang dirahmati Allah SWT. Maka tuan-tuan rahmati Allah, cara tarbiyah, cara agama Islam. Macam mana tidur Islam aja. Kan itu kita dalam doa Nabi ajar apa dia? Allahumma mahfazna bil islami qa'idah. Allahumma mahfazna bil islami raqidah. Ya Allah, jaga kami dengan Islam ketika kami berdiri. Jaga kami dengan Islam ketika kami duduk. Jaga kami dengan Islam ketika kami jalan. Jaga kami dengan Islam ketika kami tidur. Jaga kami dengan Islam. Semua dengan Islam. Tidur dengan Islam, baru tidur dengan Islam, pergi kerja dengan Islam, memimpin dengan Islam. Semua dengan Islam. Ini baru tahaqqaq redha. Betul kita jadikan Islam itu sebagai cara hidup kita betul-betul daripada kita bangun tidur sampai kita tidur balik. Oh susahlah Ustaz, apa slow-slow lah. Nabi pun ajar kata masuklah ke dalam Islam itu dengan lemah lembut. Sebab Islam ni keras, Islam ni teguh. Kalau masuk kasar cedera. Jadi masuk slow-slow, lembut. Tapi kena ada usaha lah untuk masuk. Karena itu tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita nak kena faham agama kita, faham yang macam mana faham daqiq. Fatihah akan menyebutkan faham dia faham daqiq. Surah Yasin yang kita baca tu 6 surat dalam tu dah faham molek ke dalam tu. Nah, surat tentang Allah, surat tentang Rasul, surat tentang orang kafir, surat tentang orang beriman, surat tentang hari kebangkitan, surat tentang peringatan supaya orang-orang kafir dan orang yang ingkar kembali ke jalan yang benar sebelum turun azab Allah. Semua ada. Letih kita dah baca tahun. Saya tak pernah jumpa ada orang baca surat sampai kat rumah dia bertahun tak apa. Saya rasa surat kalau sampai rumah tuan-tuan baca masa tu juga kena-kena surat bankruptcy. Lagi cepat. Tak ada yang kita tak faham. InsyaAllah faham. Kadang tu bila datang bahasa Inggeris, cari orang bahasa Inggeris. Ni apa maksud dia? Nak faham surat yang sampai. Allah hantar. Baru dalam surah Yasin dah ada 6 surat. 6 surat tu tak faham. Nak beramal macam mana tak faham. Belum surah Baqarah lagi, surah Yasin tak macam mana. Surah Baqarah berapa surat kan? Surah apa ni yang lain-lain, surah Al-Imran. Surah apa lagi yang banyak-banyak? Surah Al-Fil. Surah Al-Fil banyak kan? Dia lagi besar di Baqarah, tapi dia pendek ya. Banyak surah. Allah harap kita baca faham. Dan Allah suruh kita reply dengan amal kita. Allah suruh reply surat tu dengan amalan kita pada apa yang Allah ajar. Tapi berapa banyak orang yang reply surat? Oh kita kadang bunyi handset bunyi WhatsApp nanti. Kadang tak bunyi pun tengok. Risau takut ada mesej tak boleh baca. Dalam Quran 30,000 mesej. Satu mesej tak ada nak tengok. Baca pun ketika nak mati baru baca. Ketika ada masalah baru baca. Untuk rahmat Allah. Ketika ada hajat baru baca. Allah, kenapa bala jatuh bagi kita akhir zaman? Baca Quran ini bukan satu kewajipan. Dia tak nampak satu kepentingan. Sebab apa masih tak nampak? Sebab kita masih dekat border lagi tak lepas. Maka tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, man radiya billahi rabba wa bil islam dina la sekali wa bi Muhammadin nabiyya.
dan dengan Nabi Muhammad sebagai Nabi. Allah salli alaihi. Dia kata kita redha, tahaqqaqa redha. Kita redha, yakin redha, zahir batin bahawa Nabi Muhammad itu adalah Nabi. Apa maksud dia? Raditu billahi rabba bil Islam dinan Nabi Muhammadin nabiyya. Dan dengan Muhammad itu sebagai Nabi, aku redha Muhammad itu sebagai Nabi. Nabi itu apa? Nabi. Kita kata saya redha Nabi Muhammad itu sebagai Nabi. Yalah, Nabi itu apa kabar? Nabi ya. Yalah, Nabi itu apa? Nabi maksudnya Ustaz, iaitu yalah. Contoh. Apa yang laku lah. Kita redha Muhammad tu dia Nabi itu apa tu? Apa dia yang kita redha? Sebagai Nabi, apa maksud sebagai Nabi? Yalah, mana kita redha lah dia diutus oleh Allah. Kemudian sampaikan kita, kalau Nabi dia hanya diutus ke Allah tapi tak disuruh mereka sebarkan apa yang diperintahkan oleh Allah. Kan Nabi dengan Rasul. Kalau Rasul umira aw ma auhallahu ilaihi wa lam yu'mar bitablighi, itu takrif Nabi. Kalau kita mengaji lah masa kapan bahawa Nabi itu apa? Yang diwahyukan oleh Allah tapi tak suruh disampaikan. Kalau Rasul yang diwahyukan kemudian suruh sampaikan. Ada setengah dia kata Nabi, raditu billahi rabba bil Islam dinan bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Ada yang tambah. Tapi dalam hadis raditu billahi wa bi Muhammadin nabiyya. Jadi kena tengok pada maksud Nabi ya, atau mengaji. Kita mengaji dengan guru, guru tu mengaji dengan guru, sampailah Rasulullah SAW. Ini bukan tepuk dada kata aku tahu tak. Nak beritahu nikmatnya benda, lazatnya bila kita berbahas benda. Apa maksud Nabi? Nabi datang daripada kalimah nabuah. Apa maksud nabuah? Makan murtafi'. Nabuah ni maksud dia tempat yang tinggi. Nabuah. Kenapa dinamakan Nabi itu dengan nabuah, iaitu tempat tinggi? Li'annahu marfu'u rutbah. Dinamakan Muhammad sebagai Nabi sebab dia itu marfu'u rutbah, diangkat derajat dia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu maksud Nabi. Jadi Nabi yang telah dapat Ustaz kita tak dapat tak? Nanti dulu tak habis lagi makna. Rafi'ur rutbah man tabi'ahu. Itu maksud Nabi. Apa maksud Nabi? Yang mengangkat derajat siapa yang ikut dia. Wa bi Muhammadin nabiyya. Aku redha Muhammad itu adalah seorang yang diangkat derajatnya di sisi Allah. Dan aku redha sesiapa mengikutnya dan aku akan mengikutnya, maka aku juga diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala derajat di sisi Allah. Tapi tak ikut. Tu dia gerang gitu. Itulah maka kangkung banyak sangat. Tuan-tuan rahmati Allah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Saya dulu dengar orang sebut kata muskut semua. Aku tak tahu kan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita ni tuan-tuan, kalau isteri kita lapar, tak dapat makan apa, dia makan ikan kering, kita sebagai suami makan ikan kering sekali. Kalau anak-anak kita makan ikan kering, kita nak makan ayam goreng, tak boleh nak gitu, makan ikan kering. Kalau anak-anak tu makan kangkung, kita makan sekali kangkung. Jangan biar dia makan kangkung, kita dia makan ayam goreng, tak betul. Itu saja boleh saya cakap. Waktu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nabi. Jadi cara nak dapat redha ikut Nabi, tak ikut saya tu. Ikut Nabi. Habis macam mana nak ikut? Itulah. Kan itulah kita ni. Saya nak tanya tuan-tuan lah. Bab cinta ni. Tuan-tuan kalau cinta isteri tuan-tuan for first time. Nah, ada orang cinta isteri perempuan ni, dia kadang-kadang dia cinta sebab muka dah. Tengah jalan-jalan perempuan masuk, dia tengok tu. Aku kasih awal dan akhir. Jatuh tu cinta. Orang cinta pandang pertama sebab tengok muka. Ada orang jatuh cinta sebab tengok muka cantik. Lalu tu malam macam siapa ni? Cantik gila,
dia orang tengok muka dah yang itu tak tahu. Sebelum ni tak pernah dengar lagu dulu. Engkau bagai air yang jernih di dalam bekas yang berdebu, zahirnya kotoran itu terlihat. Apa lagi? Kesucian terlebur jua. Oh, dia kopi dah dengar lagi. Antara kita tak puas hati pula, buka sana. Bulan cinta. Tadi tak betul tu. Sebab tengok muka, cerita tu putih lah. Oh, tak boleh, tak boleh, nak tengok. Ada orang jatuh cinta, dia tengok akhlak orang. Bukan akhlak, ada akhlak tu. Lemah lembutnya dia bila kita nak isteri kita ni lah, nak kahwin dengan isteri kita. Dia tak cantik, biasa je muka. Muka orang panggil muka biasa lah. Jalan kat tepi jalan tu panik muka je. Maknanya muka biasa nampak. Tapi jatuh cinta. Sebab apa tengok dia? Contohnya tak tempat kerja, bersopan dia. Duduk elok, pakai kain, longgar, longgar tidak ketat. Lepas tu tidurlah galak orang panggil dengan jantan kita pun tidur. Aku jatuh cinta betul lah dia kata. Muka biasa je. Kata iya, tapi dia susah nak dapat orang macam ni. Kata akhir zaman susah nak cari. Ini buat bini bagus. Jatuh cinta. Sebab tengok akhlak, dia nampak. Ada yang jatuh cinta ni, bila tiba-tiba ada buat parti, adalah serangkan sekerja perempuan ajak pergi rumah buat kenduri rumah dia. Pergi siapa? Rumah usah je. Rumah usah. Wah, anak orang kaya punya. Berjawab dari kamu cinta. Jatuh cinta. Jatuh cinta kat rumah. Maknanya jatuh cinta kat dia sebab dia kaya. Oh, ini kalau kahwin dengan dia ni, duduk rumah saja kata jatuh cinta. Saya nak tanya satu soalan. Banyak cinta kita ni jatuh sebab mata kita tengok. Habis tu Nabi ni, kita jatuh cinta dengan dia ni macam mana? Tuan-tuan nampak muka Nabi? Tak nampak. Nampak tak akhlak dia sopan? Tak nampak. Tuan-tuan nampak ke rumah Nabi kaya? Oh, Nabi tak kaya. Jadi macam mana dia jatuh cinta dengan Nabi? Sebab tuan-tuan nampak orang yang berakhlak macam Nabi. Sebab tu tuan-tuan jatuh cinta dengan Nabi. Dan itu Allah kata wa'alamu anna fikum Rasulullah. Kita ni tanggungjawab kita ni nak suruh orang jatuh cinta dengan cara macam mana? Kita kena tunjukkan akhlak Nabi tu pada orang lain. Orang Islam tanggungjawab ni. Macam mana kata-kata dia, macam mana akhlak dia, macam mana perbuatan dia. Dengan ilmu yang kita ada, kita amalkan. Disebabkan orang-orang saleh daripada sahabat, tabi'in, tabi'in yang mereka berakhlak seperti mana Rasulullah SAW, berjuang seperti mana Rasulullah SAW, berkorban seperti mana Rasulullah SAW. Kerana itu yang boleh jatuh cinta dengan Nabi walaupun Nabi jauh tak kita lagi. Tapi tuan-tuan tak jatuh-jatuh sebab tuan-tuan tak tengok yang itu, tuan-tuan tengok yang lain. Tuan-tuan tengok artis, tengok orang kaya. Jadi tak nampak Nabi kat dia orang, tak jatuh cinta. Tu pasal kena duduk dengan orang-orang yang cinta Nabi, yang berakhlak macam Nabi. Cuba tengok Sufyan Ats-Tsauri macam mana waraknya dia. Dia tunjukkan mazhab kenabian Nabi Muhammad SAW. Dalam kitab Fawaidul Mukhtar, dia pergi mana? Dia pergi kenduri, banyak kenduri dia pergi. Tapi setiap kali kenduri dia pergi, dia bawa roti. Kenduri arak ni dia jamu roti lah. Tiba-tiba ada satu kenduri tu, tuan kenduri tu perasan Sufyan Ats-Tsauri ni dia tak makan roti orang kenduri. Dia ambil daripada poket dia makan roti. Tuan kenduri ni pun mari kepada Sufyan Ats-Tsauri. Wahai imam, banyak roti kami bagi ni. Tapi kenapa tuan saya tengok tuan makan roti daripada poket tuan? Tuan bawa roti sendiri ke? Dia begini. Di dalam mazhab warak, dia sebab roti ni aku tahu daripada mana datang dia. Roti kamu aku tak tahu daripada mana datang. Jadi kamu tahu roti kamu daripada mana datang. Jadi kamu makan roti kamu, aku makan roti aku. Nak kata waraknya dia takut, dia tak tahu dari mana roti.
Takut benda tu syubhat. Kita nampak roti atas meja, tinggal plastik, roti hilang, kita bedah. Itu pasal boleh nampak Nabi itu daripada dia orang. Tengok Imam Syafi'i, tengok Imam Hanafi, yang mana dia meniaga kain. Lepas tu dia dapat baju, ada sahabat dia yang jaga kedai, nama dia Allahumma salli ala sayyidina. Apa nama dia? Hafsun. Nama sahabat dia Hafsun. Kita bawa yang Mukhtar. Dia jaga kedai. Imam Hanafi kata, ni baju-baju yang kita ambil ni ada satu tu tak ada air. Jadi kalau orang beli terangkan air. Tiba-tiba Hafsun sebab ramai sangat orang beli, dia terlupa nak terang, ambil licin baju. Imam Hanafi sampai-sampai dia kata, mana baju yang air? Kata semua dah jumpa. Kau terang ke tak? Ada baju tu tak elok. Dia kata aku terlupa nak terang. Terus Imam Syafi'i keluar sebanyak berapa banyak yang telah terjual tu dan disedekahkan kepada fakir miskin. Sebab takut dia termakan benda haram. Waktu orang nampak daripada mana akhlak ni wahai Imam Hanafi? Rasulullah. Terus nampak Rasulullah. Kita boleh nampak Rasulullah. Itu pasal di akhir zaman nanti tuan-tuan rahmati Allah, orang dah tak nampak Nabi macam mana. Sebab tak ada orang yang boleh tunjukkan contoh Rasulullah. Itu pasal Nabi kata tidak akan berlaku kiamat kecuali bila la taqumu sa'ah. Tidak akan berlaku kiamat kecuali bila apa? Bila tinggal ke atas muka bumi orang jahat, semua tak ada orang. Oh, bila dah tak kenal Nabi, jauh sekali nak redha Nabi Muhammad itu sebagai Nabi. Tak kenal Nabi Muhammad. Subhanallah. Bismillah. Kita di akhir zaman tuan-tuan saji dah turun kat itu. Bunyi kata nak turun kepala Terengganu tak tahu. Mungkin minggu depan tak ada jaga pun. Tak tahu. Banyak benda pelik sekarang. Bukit Bintang tak ada hotel pun tak nak. Lacur dah kurang kerja sekarang. Masuk satu malam, nikah malam, besok cerai. Syiah punya standard rosak. Sebab risau, sebab zaman kita ni rosak. Sebab rosak dengan seks. Jadi puak-puak yang sesat ni, dia tarik orang dengan seks. Banyak yang memang sesat, seks aja. Lama. Kerana itu tuan-tuan yang dirahmati Allah, usaha sebelum terlambat. Cuba dekati orang-orang yang boleh mendatangkan contoh yang Rasul. Mungkin kita nak cari daripada sudut perjuangan. Sebab zaman kita ni susah nak cari yang full di bawah Rasulullah. Jadi kita ni nak dapat, orang panggil apa? Nak dapat something daripada Nabi ni, daripada apa yang Allah beri pada dia. Mengikut pandangan kita. Ada orang Allah sebut dalam Quran, wa in tad'uhum ila al-huda la yasma'u. Kalau kamu seru dia orang kepada wahai Muhammad, kalau kamu seru mereka ke arah petunjuk Allah, maka mereka tak mau dengar. Tarahum yanzuruna ilaika wa hum la yubsirun. Kamu nampak dia tengok kau tapi dia tak nampak kau. Apa maksud dia? Dia tengok Nabi tapi tengok Nabi pandangan biasa, pandangan macam dia pandang orang tepi jalan. Jadi kita sekarang ni di akhir zaman ni ada yang pandang Nabi tinggi daripada sudut perjuangannya Nabi, maka dia dapat perjuangan itu. Tapi mungkin dia kurang tengok daripada sudut akhlaknya Nabi, maka nampak cacat sikit akhlaknya. Tapi perjuangan nampak semua. Ada yang melihat Nabi daripada sudut kasihnya, mahabbahnya, akhlaknya, maka nampak zahir pada perlakuannya akhlak Rasulullah. Dengan senyumnya, dengan akhlaknya, macam di Hadramaut banyak ni. Pakai kain syal ni, kalau orang datang cantik syal Syekh, dia pun pakai syal ni. Dia pun pakai kat orang. Maknanya murah, pemurah akhlak. Tak ada orang gila pun dia bagi. Jubah dia tempah banyak. Bila orang nampak cantik, ingin jubah dia, minta dia buka jubah bagi. Masa tu juga. Sebab dia pandang Nabi tinggi daripada sudut akhlak, daripada sudut kasihnya, mahabbah, maka dia tu sangat lembut dan nampak mazhar akhlaknya Rasulullah, kasih Rasul. Ada yang nampak mazhar perjuangan Rasulullah.
Ada yang pandang tinggi Nabi daripada sudut niaga ya. Masa sebelum amanahnya dalam niaga, aku berjaya perniagaannya dengan amanahnya dia. Tapi dapat yang itu kan? Kita ni nak dapat yang terbaik seluruh. Maka bergantung pada apa? Pada mata kita ni tengok Nabi. Jadi macam mana nak tengok Nabi? Jadi kita tengoklah mereka-mereka yang nak bersungguh-sungguh ikut Nabi. Jangan kita cepat sangat mencemooh. Apa pokok ni? Apa pokok ni? Kita tak tahu apa cerita. Biar hati musik. Saya kalau boleh tuan-tuan, dah akhir-akhir ni saya rasa macam nak pondok. Rimai dengan dunia akhir zaman. Tapi tak boleh lah kita datang jawab. WhatsApp pun silap faham. Tanya soalan dalam WhatsApp kita jawab, dia kata kita marah. Dia baca tone marah, kita tulis tone baik. Kita tulis Waalaikumsalam titik. Dia baca salam. Kita baca Assalamualaikum. Ada titik. Jadi fitnah bagi. WhatsApp pun saya malam-malam. Nak mari tanya soalan, mari jumpa. Mari kat pondok biar syarat. Biar main petik jeging di mata. Orang kat WhatsApp tak nampak. Betul. Bagus. Kita nak guna elektronik tu bagus tu. Tapi saya pribadi saya, yang tu orang punya pendapat lain tu, dia mungkin pandang dari sudut lain, tapi pribadi saya dalam bab ilmu ni, dia tak boleh cikai-cikai sebab saya jaga sungguh barakah ilmu. Jadi nak jumpa sebenarnya. Supaya kalau dia silap faham terus boleh bentuk masa tu. Ini pun habis bateri pula. Betul. Lepas habis bateri dah cat, lupa pula nak balau. Habis sesat tu. Saya pun dapat. Jadi tak sempurna. Asyik cerita ekor je badan tak dapat nampak. Dia tak tahu haiwan jadi apa. Betul macam ni. Tak habis apa. Lepas tu singkatan dalam WhatsApp, dalam SMS ni payuh aku pun nak pening. Sebab kalau nak tanya soalan, tanya tu dah jadi. Bagus. Contohnya kalau datang kan, Ustaz ni persoalan-persoalan. Ustaz macam mana saya dapat jawapan ni? Banyak ni. Datang, kita terang satu. Susah. Ataupun saya ceramah nanti, tanya ke soalan. Saya dapat soalan macam bahasa Inggeris buat. Dia kata, did the Sahabat celebrate Maulid Nabi? Are you more pious than that? Aku mula sebut pious. Punya pious. Pious lah. Alif. Sebaik tak bunyi Pirius. Ada Toyota Pirius. Tuan-tuan macam Allah SWT. Pious ke apa? Pious. Tuan-tuan, ilmu ini, agama Allah sangat mulia, sangat tinggi. Jadi ambillah dia dengan sesuatu yang mulia juga. Kita nakkan ilmu, nakkan agama Allah, maka kena berkorban banyak sikit. Sebab benda ni benda mulia. Dia bukan boleh ambil ke perjalanan je. Maka tuan-tuan rahmati Allah, paling kurang pasti, tapi rahmat Allah subhanallah, paling kurang pun ikhlas kan. Sebab Allah pemuda, nak dekat dengan dia Allah cukup pemuda. Nak semayang semayang air tak payah nak semak-semak. Nah, pakai macam ni je. Cuba majlis di sultan datang, songket semua. Nah, kalau majlis ke istana lah, susah lah. Pakai songket, nak kena sama bunga dia. Jadi tu bunga sama. Aku nak jalan, kena ada jalan, kena rehearsal lagi. Tak payah. Sebelum saya datang, dia tak duduk. Jadi dulu. Tak ada. Suka sekali. Senang agama daripada sudut jalan tak dapat tu senang. Tapi bila ada selek sikit tuan-tuan, dia ada susah. Maka mudah-mudahan Allah SWT memberi petunjuk kita pada jalan yang betul. Dekatilah mereka, tuan-tuan rahmati Allah, yang mencintai Rasulullah SAW dengan hati mereka sepenuh hati. Dan minta pada Allah subhanahu Allahumma mla' qulubana bi ma'rifatika ya rabbal alamin wa bi mahabbatika wa bi mahabbati rasulika sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, penuhkan hati kami mengenalimu ya Allah. Penuhkan hati kami kasih kepadamu ya Allah. Penuhkan hati kami kasih kepada sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Allahumma ja'alna minal murafiqin lan nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam li dukhulil jannah. Ya Allah, jadikan kami ini pengiring kepada Nabi Muhammad apabila nak masuk dalam syurga nanti ya Allah. Allahumma ja'alna minal muhibbin nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, jadikan kami orang yang dikasihi oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ja'alna min atba'in nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah, jadikan kami pengikut yang benar-benar nak mengikut Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma nazzil qulubana minan nifaq. Ya Allah, bersihkan hati kami daripada sifat munafik. Allahumma nazzil qulubana minal wasawis. Ya Allah, bersihkan hati kami daripada waswas. Allahumma nazzil qulubana wahfaz lisanana minal kidhib, dan peliharalah lidah kami daripada berdusta ya Allah. Allahumma ja'al jam'ana hadza, Allahumma majma' jam'ana hadza jam'an marhuma. Ya Allah, jadikan himpunan kami ini himpunan yang Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhum. Ya Allah, jadikan himpunan kami himpunan yang dirahmati ya Allah. Wa tafarraqana min ba'di tafarraqan ma'suma. Dan perpisahan kami selama ini perpisahan terjaga daripada kemaksiatan dan kemungkaran. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arzuqna ru'yatan Nabi sallallahu alaihi wasallam fil manam. Ya Allah, kurniakan kami ya Allah melihat Nabi di dalam tidur ya Allah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ra'ani fil manam faqad ra'ani. Rasulullah SAW bersabda, sesiapa yang melihat aku dalam tidurnya, maka sebenarnya dia telah melihat aku sebenarnya. Allah maj'alna, Allah marzuqna ru'yatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kurniakan kami ya Allah melihat Rasulullah SAW fil manam, di dalam tidur. Allah marzuqna istiqamah fi ru'yatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, kurniakan kami sentiasa melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam tidur kami ya Allah. Ya rabbal alamin, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi. Ya Allah, keluarkan kami daripada kegelapan keraguan. Wa akrimna bi nuril fahm, dan muliakan kami dengan cahaya kefahaman. Waftah lana abwabal ilmi, dan bukakan kami pintu-pintu ilmu. Wa zayyinna bil akhlaqil hasanah wal hilm, dan hiasilah kami dengan akhlak yang mulia dan lembut. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma. Ya Rabbi, wajma'na wa ahbaban lana fi dalikal firdausi ya rajman. Ya Allah, kumpulkan kami dan kumpulkan orang-orang yang mengasihi kami dan yang kami kasihi ya Allah di dalam syurga-Mu ya Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana. Ya Allah, jangan cabut daripada hati kami hidayah setelah Kau beri hidayah pada kami ya Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, kurniakan rahmat daripada sisi-Mu ya Allah, dan sesungguhnya Engkau yang Maha memberi rahmat ya Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Ya tuan-tuan yang dirahmati Allah, mudah-mudahan Allah memberikan pembukaan kepada kita insya-Allah. Mudah-mudahan sebagaimana dikumpul di sini dikumpulkan dari surga Allah Subhanahu wa taala, dan kurniakan kasih pada Nabi, kasih yang tidak berulang bagi tuan-tuan rahmati Allah. Biar bila sampai ke tahap yang mana kita sebut assalamualaikum, rasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada di sisi kita ya tuan-tuan dan rahmati Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah.